Okey, Assalamualaikum. Kita mulalah ya. Dah pukul 3.22 dah. Tak apalah, yang lain tu dia akan masuk ke masuk selepas pada ni. So, cikgu nak bincang kertas 3 hari ni seperti yang dijanji. Cuma cikgu nak fokus kepada kertas 3 bahagian 1, iaitu struktur di mana kertas 3 bahagian 1 ini ada 11 soalan yang ditanya dan 11 konstruk yang ditanya dalam soalan kertas 3 bahagian 1 ini. Jadi pelajar kena tahulah konstruk apa yang ditanya bahagian 1 ni, okey, bahagian A ini. So kita akan pergi, cikgu akan bincang insya-Allah kalau sempat 3 set soalan, dan kalau cikgu tengok soalan-soalan sebelum ini diulang-ulang, okey. Tak keluar lagi SPM, soalan ini diulang-ulang. Contohnya soalan SBP 2016 keluar lagi tahun ini. Kita sebenarnya tak tahu soalan mana yang keluar, cuma yang penting kertas 3 ini awak kena tahu cara nak menjawabnya. Cara nak menjawab soalan ini. So, kita tengok satu-satu. Okay. Contoh soalan yang cikgu ambil ini adalah soalan SBP percubaan tahun 2016. Soalannya berkaitan dengan haba peneutralan. Dan kalau kamu dah buat dah soalan kertas 3 negeri-negeri, memang dah keluar dah lah soalan ini. Cuma kalau kat sini dia manipulasi jenis asid. Kalau kita tengok soalan trial, negeri mana cikgu tak ingat, dia manipulasi jenis alkali. So kita tengok soalannya. Rajah 1.1 dan rajah 1.2 menunjukkan dua eksperimen yang dijalankan oleh seorang pelajar untuk menentukan haba peneutralan. Haba peneutralan bagi tindak balas antara alkali dan dua jenis asid yang berlainan. Maknanya antara alkali dengan dua jenis asid yang berlainan. Maknanya eksperimen ini dia manipulasi adalah jenis asid. Ataupun kita kata ini adalah MV, pun boleh ubah dimanipulasi. Dan dia nak tengok adalah haba peneutralan. Maka haba peneutralan ini adalah RV. Okey, pun boleh ubah yang bergerak balas, responding variable. So, eksperimen 1, tindak balas antara 50 cm padu larutan kalium hidroksida 2.0 mol per desimeter padu. Kita tengok 50. Dia guna yang ni pun sama 50 2.0. Cuma yang ni HCl ko. Dan kalau kita tengok eksperimen yang kedua. Okey. Eksperimen yang kedua yang diguna adalah ko 2.0 50 asid etanoik 2.0 50. Makna kat sini kita boleh kata kuh ni ini adalah CV, iaitu constant variable. Kenapa kita kata constant variable? Sebab dalam eksperimen 1 dia guna kuh juga sebanyak 50 dan 2. Kalau kita tengok eksperimen yang pertama kuh juga 50 dengan 2. Jadi maknanya apa yang kita nak kat sini adalah CV. CV iaitu constant variable. Di mana constant variable ini dia kena mari 2. Maknanya kena ada V, kena ada M. Okay, constant variable. Okay, so apa yang dia bagi dalam soalan ini dari segi suhu, maknanya kita letak lautan kalium hidroksida dengan asid hidroklorik. So kita akan nampak suhu kat sini. Kita perhati molek ni, suhu ni. Kat atas ni 30, kat sini 20. Maknanya bacaan ini belum sampai 30 lagi. So 20, 25, 26, 27. So kita boleh kata kat sini 27.0 degree Celsius. Kat sini pula asid hidroklorik, okey, sama juga. Okey, 27.0 degree Celsius. Okey. Apa yang pelajar perlu ingat kat sini bila merekod bacaan? Memang satu konstruk yang pertama dia mesti minta awak rekod bacaan rekod.
bacaan. Mesti ada radas lah. Jadi apa yang perlu awak ingat kat sini dari segi titik perpuluhan. Makna titik perpuluhan, kalau radas itu adalah buret, maka kena 2 TP, lain-lain kena 1 TP. Kalau tidak, tak boleh skor 3 lah. Okey, cuma kalau dia guna neraca penimbang, dia akan arahkan awak untuk merekod dalam beberapa titik perpuluhan. Yang tu kena aku lah. Kalau tidak aku memang tak boleh tak boleh skor 3. So yang kita nak bincang hari ni adalah untuk skor 3. Okay, biasanya kertas 3 tak akan dapat kosong pelajar. Kalau tidak dapat 3 mungkin akan dapat 2, akan dapat 1. Okay, sekurang-kurangnya ada idea. Dapatlah 1 markah. Okay. So kat sini apabila dicampur, maka kita akan nampak campuran suhu dah naik kat sini. Kalau tengok bacaan ini, lebih kurang 40.0 degree Celsius. Okay. So, ini data yang diberi kat kita. So, kat sini soalannya, okay, kalau kita tengok, dia kata suhu awal asid hidroklorik, maka kita boleh tulislah kat sini iaitu 27.0 degree Celsius. Suhu awal lautan kalium hidroksida sama 27.0 degree Celsius, manakala suhu tertingginya adalah 40.0 degree Celsius. Okey. Manakala perubahan suhu pula adalah kita kena tolak lah. Maknanya 2 ni kita boleh cari purata ya. Purata, oleh kerana nilai sama, maka puratanya adalah 27.0 degree Celsius. Maka perubahan suhu adalah 40 tolak dengan 27, awak akan dapat 13.0 degree Celsius. Okey. Kemudian kita tengok kepada eksperimen yang kedua. Okey, eksperimen yang kedua. Eksperimen yang kedua, okey, suhu larutan kalium hidroksida pun sama kalau kita tengok kat sini, 27.0 degree Celsius. Kita tengok asid etanoik. Asid etanoik sama, okey, 27.0 degree Celsius. Okey, kemudian kita tengok pula campuran. Bila 2 bercampur, maka kita tengok kat sini, okey, 20, 30, 36, 37, 38. Maknanya suhu kat sini adalah 38.0 degree Celsius. Maka bila kita nak rekod, okey, bacaan awal 27.0 degree Celsius sama yang ni 27.0 degree Celsius. Okey, suhu tertinggi adalah 38.0 degree Celsius. Maka perubahan suhu adalah okey, puratanya, okay, oleh kerana sama, purata dia adalah sama dengan 27.0 degree Celsius. Maka nak cari perubahan suhu 38 tolak 27 akan dapat 11.0 degree Celsius. Okey. Dah dapat info, kemudian kita tengok soalan. Okey, soalan yang pertama, diminta awak rekod suhu awal, okey, larutan, suhu tertinggi dan perubahan suhu. Maka kita dah rekod, kita dah dapat 3 markah kat situ. Okey, kemudian soalan yang kedua, daripada data, biasanya dia akan minta awak bina graf. Okey, bina graf ni anda konstruk berkomunikasi. Okey, kadang-kadang soalan dia dah bagi data dekat awak, okey, dia suruh awak plot graf. Okey, dia berkomunikasi ni anda konstruk berkomunikasi. Berkomunikasi ni boleh 2 kaedah. Sama ada dia minta awak plot bina jadual, ataupun jadual dah diberi kepada awak, dia suruh awak plot graf. Okey, dua-dua tu boleh ditanya dalam soalan. Okey, jadi bila awak diminta, bina jadual untuk merekod, maka kita follow je apa yang diberi kat sini. Okey, yang diberi kat sini adalah suhu awal, asid, suhu awal, kalium hidroksida, suhu tertinggi dan juga perubahan suhu. Maka di sini rekod jadual, maka kita follow je, iaitu awak boleh buat kat sini jadual. Okey. Eksperimen 1,
eksperimen 2. Okey, kemudian kat sini kita ada apa dia? Kita ada suhu, boleh kata suhu. Okey, iaitu dalam degree Celsius. Ataupun kita boleh, okey, yang pertama kita tengok apa dia? Suhu awal asid, degree Celsius. Yang kedua, suhu. Cikgu ada orang nak masuk. Ada orang nak masuk? Sekejap. Ada pun. Okey, suhu awal alkali, degree Celsius. Yang ketiga, suhu tertinggi campuran dalam degree Celsius. Kemudian yang keempat, perubahan suhu. Jangan lupa unit dia degree Celsius. Okey, kemudian kita masuklah ni 27.0. Ni pun 27.0, 27.0, 27.0. Suhu tertinggi yang ni 40.0, ini 38.0. Okey, perubahan suhu yang ni 13.0, yang ni 11.0. Okey, selesai. Ingat ni? Okey, bina jadual ni memang dia akan tanya dalam soalan ni. Sama ada bina jadual ataupun plot graf. Okey, so kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, bila kita dah tahu daripada soalan tu, cikgu rasa tak susah manalah untuk kita jawab. Untuk bahagian ni cikgu rasa tak ada masalah. Pelajar boleh jawab biasanya. Dimanipulasi tadi kita dah tahu kan. Iaitu apa dia dimanipulasi tadi? Iaitu jenis asid kan. Okey. Lepas tu bergerak balas tadi adalah haba peneutralan. Haba peneutralan. Kemudian pembuluh ubah dimalarkan kat sini, dia kena mari sekali ni. Okey, kita tengok tadi. Tengok tadi pembuluh ubah yang dimalarkan larutan kalium hidroksida. Dia kena mari sekali, isi padu dan kepekatan. Okey, jangan kata larutan kalium hidroksida sahaja. Jadi dia mesti mari sekali, iaitu isi padu dan kepekatan larutan kalium hidroksida. Jadi kalau kita kata isi padu saja salah, kita kata kepekatan saja kepekatan saja pun salah. Dia mari sekali ni, isi padu dan kepekatan. Okey. So, soalan seterusnya. Okey, nyatakan satu hipotesis bagi eksperimen ini. So, bila kita nak menyatakan hipotesis, kita kena ingat. Hipotesis adalah, okey, kita kaitkan antara MV, kemudian RV. Yang kedua, kita kena ada arah. Okey. MV kita tadi apa dia? Jenis. Jenis asid. Okay, RV tadi ke apa dia? Haba peneutralan. Okay. Arah ni pula adalah kalau kita nak buat arah, kita boleh kata apa dia? Semakin tinggi, okay, semakin bertambah, itu arah. Okay, semakin kecil, itu arah. Okay, ataupun menuruni kumpulan satu, itu arah. Okay. Tetapi ada juga situasi yang tak ada arah. Contohnya kalau kita tengok kat sini, okey, jenis asid. Kita tak boleh nak kata semakin kuat asid. Okey, sebab asid kita ada asid kuat dengan asid lemah. Okey, jadi kita tak boleh nak kata semakin kuat asid. Jadi oleh itu kita tak perlulah buat semakin-semakin, kita buat dua ayat.
Dua ayat lagu mana? So kita boleh kata MV dia kata jenis asid. So kita kata apa dia jenis asid? Kalau asid kuat jika asid kuat digunakan untuk menetralkan. Kalau kita tak guna asid kuat, kita pun tengok dalam soalan ni guna asid apa. Okey, satu dia guna asid etanoid, satu lagi dia guna asid hidroklorik. Okey, maka kita boleh guna nama asid tersebut. Okey, contoh katakanlah kita buat kat sini. Ni oleh kerana tak ada arah ni kan. So kita boleh kata jika. Tak ada masalah ni. Jika asid hidroklorik digunakan untuk bertindak balas dengan larutan kalium hidroksida, maka haba peneutralannya lebih tinggi berbanding asid etanoid. Maknanya kat sini bila kita nak menilai dari segi hipotesis ni dapat markah 3 ke tidak, kita pun tengok MV. MV asid, RV haba peneutralan. Okey, maknanya ada MV, ada RV. Maka kalau kita kata tak ada arah, maka kita boleh kata asid hidroklorik tu dengan haba peneutralan dia lebih tinggi berbanding asid etanoid. Maka dia ada, direction tu dah ada. Okey, secara tak langsung arah tu dah ada. Kita lihat apa dia? Asid hidroklorik lebih tinggi berbanding asid etanoid. Okey, so dapat markah 3. Okay. Kemudian seterusnya kita pergi E. Berdasarkan eksperimen 2, nyatakan 3 pemerhatian dan 3 inference. Okey, yang sepadan bagi eksperimen ini. So kita tengok yang pertama 3 pemerhatian. So kita tengok satu-satu. Yang pertama kalau kita tengok pemerhatian, so dia kata eksperimen ini. Okey, eksperimen mana? Eksperimen 2. Okey, so kita tengok eksperimen 2. Eksperimen 2 kalau kita tengok, yang pertama kita boleh kata suhu. Okey, suhu meningkat. Suhu campuran meningkat. Okey, yang pertama. Beda. Yang kedua apa lagi kita boleh kata kat sini? Okey, yang kedua apa lagi kita boleh kata kat sini? Okey, kalau kita guna asid etanoid ni, biasanya asid ni dia akan berbau kan. Okey, asid ni dia bau masam. Okey, jadi bila kita tambah kalium hidroksida, maka kita akan dapati bau masam seperti cuka lah. Okey, masam seperti cuka. Lama-lama akan jadi hilang. Okey. Yang kedua kita akan tengok juga bila dua ni bertindak balas, maka hasil dia ni tak ada warna. So kita boleh kata larutan tak berwarna terbentuk. Jadi 3 pemerhatian kita boleh cerita daripada eksperimen 2 ini. So kita tengok satu-satu. Satu-satu. So yang pertama, cuba kita tulis. Yang pertama tadi kita boleh kata suhu meningkat. Ataupun kita boleh ambil suhu campuran. Suhu campuran. Suhu campuran meningkat. Kalau kita tak kata suhu campuran meningkat, kita boleh kata juga bekas panas. Sama je. Suhu campuran meningkat dengan bekas panas tu sama. Okey? Kita tak boleh nak royak yang kedua tu bekas panas lah sebab kita bercerita benda yang sama. Bila kita nak ambil pemerhatian, kita kena cari yang berbeza. Yang kedua kita boleh kata asid etanoid kan bau dia masam kan ataupun bau cuka. So kita boleh kata bau masam asid etanoid hilang. Yang ketiga tadi kita boleh kata larutan tidak
berwarna terbentuk. Jadi bila asid ethanoik bertindak balas dengan larutan kalium hidroksida, maka hasil tu larutan tidak berwarna. Inference ini adalah kesimpulan terhadap pemerhatian. Bila kita nak buat inference ini adalah kesimpulan terhadap pemerhatian. Okey. Jadi bila kita kata suhu meningkat, apa inference kita? So kita boleh kata sama ada haba terbebas ke persekitaran ataupun kita boleh kata tindak balas adalah exothermic. Tindak balas adalah exothermic. Bila kita kata bau masam asid ethanoik hilang, kita boleh kata larutan sudah menetralkan asid. Bila kita kata larutan tidak berwarna terbentuk ni maknanya hasil tindak balas. Jadi larutan, kita boleh kata larutan tidak berwarna adalah garam dan air. Sebab asid bila bertindak balas dengan alkali, hasilnya adalah garam dan juga air. Ini antara pemerhatian dan inference. Maka markah berapa sini? Markahnya adalah ne. Iaitu 3 untuk pemerhatian, 3 lagi untuk inference. Inference. Dan jangan lupa pemerhatian kok mana-mana pun mesti tengok pada diagram. Manakala inference mesti kesimpulan terhadap pemerhatian tersebut. Soalan seterusnya, awak diminta menghitung haba peneutralan dalam eksperimen 1. Dia minta awak cari eksperimen 1. Bila kita nak hitung haba peneutralan ini diberi oleh formula delta H sama dengan Q per N. Bila kita nak cari delta H, langkah yang pertama kita tengok Q, kita tak tahu, N kita tak tahu. Maka step yang pertama kita kena cari Q dulu. So Q adalah haba yang terbebas semasa eksperimen ini. Jadi Q adalah sama diberi oleh formula MC theta. M ni apa? M ini adalah isi padu larutan. Maka kita tengok eksperimen 1. Eksperimen 1, isi padu larutannya adalah kita guna apa dia sini? Kita guna 50 cm padu kor dan 50 cm padu asid hidroklorik. Maka di sini M-nya adalah 50 tambah dengan 50. So M dia kat sini adalah 50 tambah 50. C-nya adalah 4.2 dan theta kita tahu sama dengan 13 degree Celsius. Maka tekan kalkulator. Siapa boleh tolong cikgu tekan kalkulator ni boleh berapa ni? Dapat berapa ni? Kata ada kalkulator. 5460. Dapat 5460 joule. Convert to kilojoule, akan dapat 5.46 kilojoule. Kemudian cari bilangan mol. Bilangan mol kena cari dua-dua. Mula-mula cari bilangan mol untuk kor dulu. Guna formula MV per 1000. M dia berapa tadi? 2. V dia berapa tadi? 50. So bagi dengan 1000 akan dapat 0. Berapa? 1, 2, 3. 0.1. Betul? 0.1 mol. Kemudian cari pula bilangan mol HCl. Sama V dengan M dia 50 bagi dengan 1000 sama dengan 0.1 mol.
dia dapat bilangan mol, maka barulah cari delta H sama dengan 5.46 bahagi dengan 0.1, maka akan dapat 54.6 kilojoule mol tolak 1. Letak tanda negatif kat depan kerana ia tindak balas eksotermik. Okey, selesai. So, kita tengok soalan seterusnya. Okey, nyatakan definisi secara operasi bagi haba peneutralan. Okey, bila kita sebut definisi secara operasi, maka apa yang Pulau tulis, itu yang pertama, apa yang dilihat. Kemudian yang kedua adalah apa yang dibuat. Maknanya, awak tengok apa, awak buat apa. Okey, tu kita nak cerita pasal haba peneutralan. Dan kita kena ingat, haba peneutralan ini adalah perubahan haba ataupun haba dibebaskan apabila 1 mol air terbentuk. Okey, dia mesti fokus kepada 1 mol air terbentuk. Okey, maka kat sini apa yang kita lihat untuk kita cari haba peneutralan, yang kita tengok adalah suhu kan. Bila kita campur dua asid dengan alkali, maka kita akan tengok suhu meningkat. So, tu yang kita tengok. Maka, kita boleh tulis kat sini, suhu meningkat. Meningkat. So, kita buat apa? Kita tambahkan. Apabila, okey, tak kisahlah. Nak asid tambah ke dalam alkali ke alkali tambah dalam asid, tak kisah. Okey, so katakanlah cikgu kata alkali. Suhu meningkat apabila, okey, larutan ditambah ke dalam asid. Okey, ke dalam asid. Okey. Lepas tu oleh kerana dia ada 1 mol, so kita tambah lagi untuk menghasilkan 1 mol air. Okey, boleh Oleh kerana haba peneutralan adalah perubahan haba apabila 1 mol air terbentuk ataupun haba dibebaskan apabila 1 mol air terbentuk daripada tindak balas antara asid dengan alkali. Maka bila kita kata definisi secara operasi, jadi apa yang kita lihat kat sini adalah suhu meningkat. Kita buat apa? Kita tambah ko dengan asid untuk menghasilkan 1 mol air. Okey, itu adalah definisi secara operasi. Dia sebenarnya benda ni kan awak faham kaedah je. Bila awak faham kaedah, maknanya kita boleh jawab lah sebab kita tak tahu PSA ni topik soalan mana. Tapi soalan definisi secara operasi ada, pemerhatian ada, inference ada, rekod data ada, penjadualan data ada, hubungan ada. Contohnya kat sini dia kata apa dia? Okey. Nyatakan hubungan antara jenis asid dengan haba peneutralan. Hubungan dia. So, kita nak kata apa dia? Okey, so kita kata jenis asid ni ada 2 kan? Asid lemah dengan asid kuat. Okey, so lebih kurang macam hipotesis lah juga. Kita boleh katakan apa dia? Kita boleh kata asid kuat. Okey, katakanlah cikgu ambil asid kuat. Okey, kalau kita tak guna ayat jika, so kita kata asid kuat boleh juga. Okey, asid kuat bertindak balas dengan alkali, okey, menghasilkan haba peneutralan yang lebih tinggi berbanding asid lemah. Okey, itu adalah hubungan Okey. Asid kuat bertindak balas dengan alkali menghasilkan haba peneutralan yang lebih tinggi berbanding asid lemah. Okey. Kemudian kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey. Soalan seterusnya dia bagi eksperimen diulangi dengan menggunakan larutan P dan Q. Okey, seperti yang ditunjukkan dalam rajah 1.3. Jadi daripada rajah 1.3 ini kita dapati bahawasanya dia tak bagi tahu lautan P apa, lautan Q tak apa. Cuma kita tahu nilai pH menunjukkan bahawasanya P ini adalah asid, Q ini adalah
alkali. Okey. Nilai pH juga boleh menunjukkan kepada kita bahawasanya asid ini adalah asid lemah. Alkali ini adalah alkali lemah. Kalau alkali kuat, nilai pH-nya adalah 12, 13. Okey. Sebab apa? Sebab kumularannya adalah 2. Bila kumularan dia 2, maka kalau asid tu asid kuat, dia pergi 1, 2 lah. Okey, kalau alkali tu alkali kuat, dia akan pergi kepada nilai pH 12, 13. Okey. Tapi bila nilai pH kita nampak 4.5 waktu 10.5, kita tahulah 4.5 tu asid lemah, 10.5 itu alkali lemah. Okey. So soalannya ramalkan. Okey, memang dia akan tanya soalan ramalkan. Dia minta awak meramalkan. Meramalkan apa dia? Perubahan suhu apabila kedua-dua larutan dicampurkan. Okey, jadi dia nak campur asid lemah dengan alkali lemah. Tadi kita campur kalau alkali kuat. Campur dengan asid lemah, maka theta dapat 11 degree Celsius tadi kan. Okey, cuba tengok kat sini. Okey. Tadi ni kan. So, alkali kuat dengan asid lemah, okey, delta H kita adalah 11. Okey, sorry, bukan delta H, theta kita adalah 11. So, kalau lemah sama-sama lemah, mestilah dia kurang daripada 11. Okey, kurang daripada 11. Okey, jadi kat sini bila dia tanya, okey, ramalkan perubahan suhu apabila kedua-dua larutan dicampurkan, maka perubahan suhu dia mesti rendah daripada 11 lah. Tetapi kita tak boleh tulis kat sini. Okey, lebih rendah daripada 11. Kita kena letak nilai. Contohnya, cikgu ambil berapa? Contohnya 9 degree Celsius. Okey, contoh. Okey, sebab kuat dengan lemah tadi dapat 11, maka lemah dengan lemah kita boleh kata 9 degree Celsius. Okey. Kemudian soalan seterusnya, soalan akhir, dia akan tanya awak dari segi mengelas. Okey, pengkelasan. So dia akan tanya awak kelas. Okey, contoh dia kata kelaskan asid berikut kepada asid yang mengayon lengkap dan asid yang mengayon separa. Asid yang mengayon lengkap ini adalah asid kuat. Asid yang mengayon separa ini adalah asid lemah. Maka bila diminta awak mengelaskan, maka buat jadual. Okey, buat jadual. Okey, sekejap ya. Cikgu buat dengan pen biru. Okey, so okey, kita kelaskan. So tulis. Apa dia nak kat sini? Dia nak asid yang mengayon lengkap. Ni pula asid yang mengayon separa dalam air. Kemudian kita pun tengok. Sini kita dapati kita ada 57.2. Ni 57. Kita boleh kata dua-dua ni adalah asid kuat. Ni pula adalah asid lemah. Sebab dia rendah. Okey, dia rendah. So, asid kuat yang mana? Asid W, asid Z. Okey, asid lemah yang mana? Asid X dengan asid Y. Okey, selesai. 11 konstruk yang ditanya. Dan biasanya soalan ngelah dia lah adalah pengkelasan. Okey, pengkelasan. So, selesai untuk soalan ini. Cikgu pergi kepada soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya masih lagi SBP iaitu tahun 2018. Okey, tentang soalan yang sama ni. Okey. Ni soalan yang sama ni. Cuma dia ubah amonia. So dia boleh tanyalah. Okey, tetapi yang ni dia ubah amonia. Okey, yang ni yang tadi dia ubah asid.
Okey, so cikgu rasa tak ada masalah. Cikgu pergi kepada soalan yang kedua. Okey. Soalan yang kedua. Soalan yang kedua. Yang ni pun sama. Ada tubik pula. Okey, trial tahun ni. Tubik pula trial tahun ni. Tapi kita tengok dia apa tu, dia tukar sikit ah. Tukar dari segi, tak silap cikgu, dari segi elektrolit yang ditukar. Okey. Elektrolit untuk soalan seterusnya. Hak ni tidak lah. Okey, so kita tengok soalan. Soalan. Rajah 1.1 menunjukkan susunan radas. Susunan radas. Okey, sekejap. Awaknya masuk tidur dulu lepas maya berkali kak. Kepak ke badan baru masuk. Okey, Rajah 1.1 menunjukkan susunan radas satu eksperimen bagi set 1, set 2 dengan set 3 untuk membina siri elektrokimia berdasarkan beza keupayaan antara dua logam berbeza dan sel voltan. Jadi dia bagi kat sini logam X bertindak sebagai terminal positif. Okey, perlu duduk situ neh. Okey, jadi yang dimaksudkan dengan terminal positif ini adalah okey, logam yang okey. Kita teruskan Okey, bila dikata terminal positif, maknanya terminal positif ini adalah logam yang berada di bawah dalam siri elektrokimia. Okey, okey, so kita kena tahulah siri elektrokimia ni kita ada kalium, okey, natrium, kalsium, magnesium, aluminium, zinc, ferrum, sternum, lambung, kita ada hidrogen, kita ada kupon, kita ada argentum. Okey. Maknanya kat sini kalau dia kata berada okey, logam X ini positif lah. Kalau ni negatif. Maknanya kita ada sternum, kita tengok pasangan dia, sternum. Kita ada sternum. Kemudian kita ada zinc. Kita ada magnesium. Maknanya kat sini logam X ni. X ni. Kita tak tahu kat mana sol lah X tu. Pb ke, cuprum ke, argentum ke. Sebab apa? Sebab perlu dikata X bertindak sebagai terminal negatif. Maknanya bila X berpasangan dengan sternum, maka X terminal positif. Maka dia duduk bawah sternum. Kalau dia dengan zinc, dia bertindak sebagai terminal positif juga. Maknanya dia duduk di bawah zinc. Okey. Manakala dengan magnesium pun dia bertindak sebagai terminal positif. Maknanya dia berada di bawah magnesium. Okey, itu yang kita tahu daripada
info yang dia bagi iaitu logam X bertindak sebagai terminal positif. Okey, jadi kita tahulah bahawasanya bila dia berada di bawah SN, maka logam X itu boleh jadi plumbum, boleh jadi cuprum, boleh jadi argentum. Okey, kemudian diberi pula bacaan voltan. So, bila kita tengok bacaan voltan, kita tengok jarum. So, kita boleh tengok kat sini. Maka kita boleh tahu bahawasanya nilai itu adalah 0.1, 0.2, 0.3. Tidak kan? Okey, dia adalah so, 2, 3, 4. Maknanya so tu adalah 2. Jadi 2. Sekejap ni cikgu nak padam mula. Rasa macam dia duduk tengah ni tu. Kita tengok tu dia duduk tengah tak? Duduk tengah maknanya 2, 4, 7. Jadi 0.7. 7 V. Tengok yang ni pula. Ni tepat di atas sini. So 5, 2, 4 ne. So 1 ne V. Yang ni pula. Okey, ni 2. So kita tengok jarumnya betul-betul atas. Maka 2, 4. So 2.4 V. Okey, so cuba tengok soalan. Dia kata rekod bacaan voltmeter. Jadi bila voltmeter ini bukan burette. Maka kena 1 TP. Maka kita rekodkan 1 TP. Dapatlah kita 3 markah. Okey. So kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan seterusnya, pembuli ubah dimanipulasi. So, cuba kita tengok kat sini. Yang mana dimanipulasi? Yang dimanipulasi dalam soalan ni adalah, apa dia? Logam X dengan sternum, logam X dengan zinc, logam X dengan magnesium. Itu adalah MV. Ataupun dengan kata lain, kita boleh kata pasangan logam. RV pula adalah yang berubah disebabkan pasangan logam berubah. Maka RV-nya adalah bacaan voltmeter. Ini adalah RV. Konstannya, cuba kita tengok dalam diagram ni. Apa yang sama semua ni? Yang sama adalah semua guna elektrolit yang sama. Jadi kita boleh kata larutan natrium klorida. So kat sini kita tak perlulah royak kepekatan dan isi padu larutan natrium klorida. Sebab dia tak bagi pun V, tak bagi M kan. Okey, jadi bila dia tak bagi, maka CV kita hanya kita guna larutan natrium klorida. Okey, so di sini manipulasi kita boleh kata pasangan logam bergerak balas bacaan voltmeter. Kalau tak nak guna voltmeter, okay, kita boleh kata nilai voltan. Okay. Dan pembuli ubah dimalahkan tadi adalah larutan apa tadi? Larutan natrium. Alah, tak ingat. Natrium klorida. Okey, so larutan natrium klorida. So kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan seterusnya, nyatakan satu hipotesis bagi eksperimen ini. Sama macam tadi. Nak bina hipotesis, cari apa MV kita, pasangan logam. Apa RV kita, nilai voltan. Maka kita buat ayat, kita kaitkan antara pasangan logam dengan bacaan voltan ataupun nilai, bacaan voltmeter ataupun nilai voltan. So pasangan logam, apa yang kita nampak kat sini? So pasangan logam, kita boleh kata dari segi jarak lah kan. Okey, kat sini kita boleh kata pasangan logam adalah jarak. So yang dibagi pasangan logam kat sini, jarak. Iaitu magnesium, okey, katakanlah X itu PB. Okey, jarak. Okey.
Ni dekat, ni lagi dekat. Okey. Jadi jarak. Jadi kalau jauh, nilai voltan dia tinggi. Kalau dekat, nilai voltan dia rendah. Itu adalah responding. Okey. So, yang kita boleh kait kat sini, pasangan logam dengan nilai voltan. Maka kita boleh buat arah kat sini. Bukan tak ada arah ni. Ada arah. Iaitu kita boleh kata semakin jauh jarak antara dua logam dalam siri elektrokimia, semakin tinggi nilai voltan. Okey, kalau kita guna RV dia nilai voltan. Kalau kita guna RV dia bacaan voltmeter, maka kita boleh kata semakin tinggi bacaan voltmeter. Dia bergantung kepada RV apa awak guna. So, kita pergi kepada soalan seterusnya. Berdasarkan bacaan voltmeter dalam rajah 1.1, susung logam X, zinc, magnesium. Hak ni tak ada masalah ni sebab dia kata zinc, magnesium, stannum. Bila kita tahu siri elektrokimia, ni tak sesaklah kitanya. Kecuali kalau dia bagi X, Y, Z. Tu kita kena tengok molek lah. Tapi dah kita tahu dah. Cuma yang kita kena tengok sini dia susun lagu mana? Tertib menaik. Hak tu memang kena perhati. Sebab selalu pelajar ni dia tak tengok tertib menaik ke tertib menurun. Jadi kalau salah dia pergi ke skor 1 lah. Okey, skor 1. Jadi kat sini kalau tertib menaik kita kena start dengan apa? Kita start dengan X dulu sebab X duduk bawah sekali. Diikuti oleh stannum, zinc dan kemudian magnesium. Okey. Okey, tak ada masalah hak ni sebab dia bagi zinc, magnesium, stannum. Okey. Kemudian, definisi secara operasi. Definisi secara operasi ni sama. Apa dia kita nak royak? Apa yang dilihat, apa yang dibuat. So, beza keupayaan logam ni yang kita lihat adalah bacaan voltmeter. Ataupun kita boleh kata voltmeter menunjukkan bacaan. Ataupun kita boleh kata jarum voltmeter terpesong. Waktu kita nampak kan. Katakanlah cikgu pilih jarum voltmeter terpesong. Waktu kita tengok. Jadi kita tulislah. Okey. Jarum voltmeter terpesong. Okey. Jarum voltmeter terpesong. Waktu kita nampak. Kita buat apa dia? Kita celup dua logam tak? Jadi kita boleh kata apabila dua logam berbeza dicelup ke dalam elektrolit ataupun ke dalam larutan natrium nitrat. Okey. Bila kita celup saja, tak ada gapo. Okey, tak ada gapo. Kita kena sambung pula. Dan berbeza dan disambung. Disambung ke voltmeter. Okey, boleh. Jadi jarum voltmeter terpesong. Itu kita nampak. Kita buat apa? Apabila dua logam berbeza dicelup ke dalam elektrolit dan disambung ke voltmeter. Jadi kalau kita titik setapas kat ni kita titik tak boleh. Okey, berapa tak boleh? Sebab kita tak celup saja. Okey. Dan kalau kita celup saja kita tak sambung ke voltmeter, kita tak akan nampak jarum voltmeter tu terpesong. Jadi maknanya kita celup kemudian kita sambung kepada voltmeter. Barulah kita nampak jarum voltmeter terpesong. Okey. Selesai. So, kita pergi kepada soalan seterusnya. Rajah 1.2 menunjukkan keputusan eksperimen bagi set 3. Okey, selepas 40 minit.
Jadi kalau kita tengok set 2. Mata pun tak apa nampak. Set 2 Set 2. So dibagi logam X dengan zinc. Okay, dapat gelembung gas tidak berwarna. Okay, selepas 40 minit. Dan zinc menipis. Nyatakan satu pemerhatian pada terminal negatif selepas 40 minit. Maknanya kalau kita tengok terminal negatif ini adalah zinc. Terminal positifnya adalah logam X. Ini hok diriwayat dah. Okey. Jadi apa yang kita nampak? Kita akan nampak kepingan zinc menipis lah. Nyatakan satu pemerhatian. So kita boleh kata kepingan zinc menipis. Boleh. Kepingan zinc menipis. Okey. Cikgu cerita dulu, apa yang berlaku kat sini. Apa yang berlaku kat sini. So, bila kita tengok kan sel elektrokimia ni, apa yang kita perlu fokus adalah logam. Mata kita tengok logam. Nak tengok apa? Logam hok mana berada di atas dalam siri elektrokimia. Oleh kerana logam X tu adalah terminal positif, maka dia duduk bawah. Jadi zinc tu duduk atas. Maknanya zinc lebih elektropositif berbanding logam X. Jadi bila zinc lebih elektropositif, maka apa yang berlaku kepada atom zinc, apa yang berlaku? Atom zinc ni akan lepaskan elektron membentuk ion Zn2+. Itu yang berlaku. Jadi bila atom zinc lepas elektron, maka zinc menjadi terminal negatif. Logam X menjadi terminal positif. Jadi elektron yang dilepaskan oleh atom zinc akan mengalir melalui litar luar pergi ke elektrod logam X. Pada logam X ni, elektrod X, kita kena senaraikan ion-ion yang bergerak bebas dalam larutan. So sini kita ada Na+, kita ada Cl-, kita ada H+, kita ada OH-. Jadi semasa proses elektrolisis, ion yang bercharge positif ni nak ke elektron, dia nak tambah. Ion yang bercharge negatif, dia nak tolak. Ni nak tolak. Dia akan gerak mai sini. Pergerakan ion-ion ini akan melengkapkan litar dan mengalirkan arus elektrik. Pada logam X ini, ion natrium dengan ion hidrogen tertarik. Siapa dipilih? Ion H+ yang dipilih. Kenapa H+ dipilih? Kerana kedudukannya di bawah Na+ dalam siri elektrokimia. Jadi yang berlaku dekat logam X ini adalah ion H+ ini akan terima elektron membentuk gas hidrogen. Bila kita balance, tak dua. Jadi maknanya gelembung gas yang kita nampak ini adalah gas hidrogen yang terhasil. Boleh Manakala kepingan zinc pula, bila dia menjadi ion, maka lama-lama kita akan nampak kepingan zinc menipis. Jadi soalan dia, biasanya bila ditanya soalan, seterusnya dia akan tanya inference. Sebab inference ini adalah kesimpulan terhadap pemerhatian. Bila kita kata pemerhatian kepingan zinc menipis, maka hok kita nak ceritanya adalah hok ni. Nak cerita hok ni. Apa dia kita nak cerita? Bawah inference. Kita nak cerita pasal atom zinc. Atom zinc melepaskan elektron. Membentuk ion Zn2+. Dan kalau kita nak tambah lagi, kita boleh kata ion Zn2+ ini larut dalam larutan. Jadi bila dia larut, maka kita akan nampak kepingan zinc menipis.
Okay, so kita tengok soalan seterusnya. Nyatakan hubungan di antara gelembung gas terbebas pada logam X dengan masa. Okey, dengan masa. So, kalau kita tengok, kita tunggu lama-lama, gelembung gas terbebas itu bertambah lah kan? Okey, boleh. So, untuk hubungan ini, kalau kita tengok gelembung gas ini bertambah dengan masa, so kita tak boleh nak kata berkadar terus kat sini. Dalam kimia, kalau guna berkadar terus, tak boleh markah penuh. Hanya boleh dapat markah 2 je. Jadi, bila kita nak buat hubungan, kita boleh kata semakin bertambah masa, maka, okey, semakin bertambah, okey, bilangan gelembung gas yang terbebas. Okey, bolehkah kita stop situ? Kita tengok ni. Jadi bila hidrogen dah jadi gas, hidrogen dah jadi molekul, lama-lama hidrogen dalam natrium klorida tu kurang, lepas tu tak ada. Boleh? Siapa yang ganti? Ha ni. Okey. Ion zinc akan duduk dalam ni. Okey. Jadi kita akan nampak bila habis gas hidrogen, maka yang dinyahcaskan adalah ion zinc nanti. Sebab apa? Sebab dia tak ada dah hidrogen. Dalam larutan akan ada ion zinc dengan ion natrium saja. Jadi kat sini kita tak boleh nak kata nak stop gini saja. Tak boleh nak kata semakin bertambah masa, semakin bertambah bilangan gelembung gas yang terbebas. Okey, sebab apa? Sebab seolah-olah benda ni berterusan. Okey, berterusan. Jadi kita boleh kata sehingga. Kena ada limit dia. Sehingga apa dia? Sehingga semua ion H+. Okey. Dinyahcaskan. Jadi bila semua ion H+ dinyahcaskan, maka tak ada adalah gelembung gas tu. Dia tak ada dah gelembung gas tu. Okey. Okey, boleh faham ke tu? Okey, so kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan seterusnya, logam Q terletak di antara sternum dengan logam X, okay, dalam siri elektrokimia. Ramalkan, okay, voltan yang terhasil dan terminal positif apabila logam X digantikan dengan logam Q. Logam X digantikan dengan logam Q. Maka dia kata logam Q ni terletak antara sternum dengan logam X. So kita tengok. Okay, sternum dengan logam X. Okay, sternum dengan logam X. Kita tak tahu logam X apa dia kan? Dia tak royak. Jadi maknanya kat sini, okay, okay. Jadi maknanya kalau sternum kat sini kita tak tahu X mana, maka kalau X ini adalah cuprum, maka Q itu adalah Pb. Okay, Q itu adalah Pb. Cuma kat sini kalau kita tengok Q dengan Pb. Okay, so okay, so kita tengok dia kata sternum X. Okay, so Q duduk tengah. Kata gitu kan? Okay, ramalkan voltan yang terhasil dan terminal positif. Okay, apabila logam X digantikan dengan logam Q. Jadi kalau logam X nanti digantikan dengan logam Q, maka logam X ni tetap akan jadi terminal positif juga. Apa? Okay, sebab dia duduk bawah Sn. Okay, cuma nilai voltan dia je lah. So kita tengok, kalau X dengan Sn ni berapa? Okay. X dengan Sn berapa? X dengan Sn 0.7. Maka Sn dengan Q mesti rendah daripada 0.7. Sebab jarak dia lebih dekat. Okay. Kalau X dengan ni
nilai dia adalah 0.7. Okey. 0.7V, maka ni 0.7, maka Sn dengan Q lebih dekat, maka kita boleh tulislah, iaitu kita boleh ramal kurang pada 0.5, okey 0.7, so kita boleh tulis 0.5V. Kena tulis nilai ni. Okey, so ramalkan juga terminal positif, oleh kerana Q berada di bawah Sn, maka terminal positif juga adalah Q. Boleh sebab terminal positif ini adalah logam yang berada di bawah. Okey. Kemudian tulis setengah persamaan bagi tindak balas yang berlaku pada terminal negatif dan terminal positif bagi set 3. Okey, set 3. Mana set 3? Mana set 3? Okey. Inilah set 3 kan? Okey, set 3. Kau ada? Sorry. Set 3 dekat sini. Apalah cikgu? Ni set 3. Ni set 3. Okey. Set 3 ni apa persamaan setengah dia? Cuba tengok. Okey. Logam magnesium lebih elektropositif, maka apa yang berlaku? Mg lepas elektron membentuk Mg2+. Plus 2 elektron. Maka elektron mengalir ke elektrod logam X. Dalam elektrod ni, elektron mari. So, kita kena list ion-ion bergerak bebas dalam larutan. So, kita ada Na+, kita ada Cl-, kita ada H+, kita ada OH-. Jadi, yang nak ke elektron adalah ion yang bercharge positif lah. Kau ni mari sini. Siapa yang dipilih? H+. Kerana kedudukannya di bawah Na+ dalam siri elektrokimia. Maka H+ terima elektron membentuk H2. Sama macam tadi lah. Okey. Ni yang berlaku. Jadi, bila kita nak tulis persamaan setengah, sama kan macam ni. Okey, bila kita nak tulis persamaan setengah, maka persamaan setengahnya kita ada, okey, terminal negatifnya adalah Mg lah. Lepas elektron membentuk Mg2+, plus 2 elektron. Okey. Manakala dekat terminal positif kita ada tadi, iaitu 2H+, tambah 2 elektron membentuk H2. Okey, itu adalah terminal positif. Okey. Maka sekarang ni diminta kelaskan, okey, semua ion yang hadir di dalam larutan natrium klorida kepada anion dan cation. So, cation kita ada Na+ dengan H+. Manakala anion pula kita ada klorida Cl- dengan OH-. Okey. Maka selesailah kita menjawab soalan yang kedua. Jadi kalau kita tengok kan soalan pertama, set kedua, ataupun ada soalan yang awak dah bincang dah dengan cikgu-cikgu kat sekolah, kita tengok sama saja konstruk yang ditanya. Iaitu yang pertama dia mesti ada merekod data. Okey, boleh. Okay. Yang kedua dia panggil berkomunikasi. Berkomunikasi ni sama ada dia suruh awak, okey, bina jadual ataupun dia dah bagi data kat awak, dia suruh awak plot graf. Okey, itu semua tu ada. Yang ketiga yang akan tanya adalah pemerhatian. Daripada pemerhatian dia akan tanya inferen. Okey. Lepas tu dia akan tanya juga pembuli ubah. Daripada pembuli ubah, dia akan tanya hipotesis. Okey. Daripada hipotesis, dia akan tanya, okey, definasi secara operasi. Okey, yang ke-8, dia boleh tanya apa dia lagi? Okey, dia akan tanya awak adalah hubungan. Okey, hubungan antara RV dengan MV tadi. Okey. Yang ke-8, yang ke-9, dia akan tanya mengelas. Akan ada soalan mengelas. Okey, yang ke-10, apa lagi kat sini? Okey, pembuli ubah, definasi cara operasi. Okey.
kita akan ada meramal. Okey, dia akan tanya ramalkan. Okey, akan ada soalan meramal. Okey, lepas tu yang ke-11, okey, dia akan tanya perhubungan antara ruang dan masa. Iaitu dia akan tanya, dia contoh perhubungan ruang dan masa. Bila kita tunggu ni, ni masa, kan ada masa kan? Okey, dia akan tanya perhubungan antara ruang dan masa. Okey, itu adalah soalan-soalan yang ditanya pada kertas 3. Okey, so satu lagi kat sini yang cikgu tak masuk adalah iaitu yang penting iaitu mentafsir data. Hubungan ni dia ada masa. Okey, ni semua soalan kertas 3 section A memang dia akan tanya 11 soalan semua sekali. Benda yang sama. Tak kisahlah tajuk mana pun, soalan yang sama yang akan ditanya bergantung kepada tajuk. Okay, so cikgu nak pergi kepada soalan seterusnya. Okay. Ni sebenarnya dia masuk dah baru ni. Dah pernah masuk dah. Okay. So, kita tengok soalan ni pula. Contoh ni. So, kita ambil soalan mana? Cikgu pun tak perasan ni. Okay, tak apalah. Kita tengok soalan ni. Okay, soalan ni kata seorang pelajar hendak menyediakan garam terlarutkan. So, dia nak menyediakan garam terlarutkan. Okay, so kita garis garis, dia nak menyediakan garam terlarutkan melalui tindak balas penetralan antara asid dan alkali. Iaitu dia guna asid dengan alkali. Maknanya kat sini dia menyediakan garam terlarutkan yang jenis anak. Anak penyediaan larutan melalui penyediaan garamnya adalah melalui tindak balas penetralan iaitu kaedah pentitratan. Okay? Menggunakan phenolphthalein sebagai penunjuk. Tetratan diulang sebanyak 2 kali. Jadi kat sini kalau kita tengok bacaan biuret, okey, cuba kita tengok bacaan biuret, dia kosong ni, belum satu lagi. Jadi kita ambil kat sini, kita tengok senggatan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maknanya 1 ni adalah 0.1, 0.2, 0.3. Maknanya kat sini 0.3, 0 cm padu. Sebab apa cikgu buat 2 tempat perpuluhan? Sebab ini adalah biuret. Okay. Jadi kat sini pula bacaan akhir pula, cuba kita tengok 25. 25.1, 25.2, 25.3. Jadi kita ada 25.3 letak kosong sentimeter padu. Sebab ia adalah biuret. Sama juga dengan yang ni. Bacaan awal dia cuba kita tengok 25, 1, 2, 3. Maknanya 25.30 sentimeter padu. Okey. Kemudian yang ni pula 49. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maknanya 49.80 cm padu. Okey. Dah. Rekod dah data. So, kita tengok seterusnya. Ada lagi. So, ada lagi. Rekod lagi. Okey. Okey, rekod lagi. So, tengok pula. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, 5. Jadi, 0.50 cm padu. Yang ni pula 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maknanya 25. Jadi, 25.00 cm padu. Jadi, soalan dia kata, okey, catat bacaan biuret pada ruang yang disediakan pada halaman 3. Catat dah. Dapat 3 markah dah. Kemudian, dia suruh awak bina jadual untuk merekod bacaan awal biuret, bacaan akhir biuret dan isi padu asid hidroklorik dalam set 1, set 2 dengan set 3. Maka kat sini, kita boleh buat blok macam ni. Bacaan awal, bacaan akhir, kemudian kita ada isi padu. So, kita boleh buat
1, 2, 3, 4 kolom kan. Kolom yang pertama kita boleh kata set. Okey, kolom yang kedua kita boleh kata bacaan. Sekejap ni. Baca hati ni. 49. Okey, kita boleh kata bacaan yang pertama kita ambil set. Bacaan yang kedua kita boleh tulis apa tu kolom yang kedua. Okey, bacaan awal jurek dalam sentimeter padu. Dan kita ada bacaan akhir jurek dalam sentimeter padu. Jangan lupa unit. Kemudian dia nak apa lagi? Isi padu. Dan kita ada isi padu asid dalam sentimeter padu. Okey, lepas tu bak garis. Jangan lupa sebab dia jadual. Garis gitu. Sebab dia jadual. Maka kita ada berapa set? Kita ada set 1 garis. So kita ada set 2 garis. Dan kita ada set 3. Kita boleh garis set 3. Lepas tu kita masuk je lah nilai dia. Satu-satu yang kita dapat tadi. Yang kita tahu set 3. Kalau cikgu ambil set 3. So kita ada bacaan awal 0.50. Bacaan akhir 25.00. Okay, so kalau cikgu ambil set 2, 25.3, 49.8. Okay. 25.30, 49.80. Okay. 1, 0.3, 25.3. Okay. 0.30, 25.30. Bacaan akhir isi padu apa tu? Asid ni tolak. Okey, huruf T besar tolak kecil sebab nilai dia tak akan ada negatif. So kita akan ada 25.00. Yang ni berapa ni? Acu tolak ke cikgu ni. Dapat berapa ni? Okey, tolak dapat 50, dapat 4 kan? So 24.50. Kalau ni pula kita akan dapat 24.50. So dapatlah 3 markah. Okey. So soalan seterusnya dia kata apa dia? Hitung isi padu asid hidroklorik. Okey, yang diperlukan untuk larutan natrium hidroksida. Okey. Jadi nak tahu hitung isi padu purata, maknanya kat sini kita capur 3-3. Capur 3-3 mana? Kok kita dapat ni? 25, 24.5, 24.5. So capur belakang. Jadi kat sini kita nak cari isi padu purata. Jadi isi padu purata HCl adalah sama dengan 25.00 tambah 24.50 tambah 24.50. So bahagi dengan 3. So dapat berapa sini? Cuba kira dapat berapa. Siapa kira tu? 24.67. 24.67 cm padu. Okey. Cikgu, kalau kita tak macam kita buat biasa, macam kita 25 tambah 24.0, 24.5 tu, dia kita tak ubah kosong belakang tu. Sedia potong markah tu. Tak apa. Merekod data je kena berkosong belakang. Maksud awaknya kita nak buang. Nak buang kosong. Buang. Kita kira macam biasalah. Kita buang kosong sini. Tak ada masalah bahagian ngira. Dia nak bahagian merekod data je. Bahagian ngira tak ada masalah ni. Kecuali kalau ada nilai belakang dia tu. Okay. So soalan seterusnya. Ramalkan perubahan warna larutan natrium hidroksida apabila takat akhir pentitratan dicapai. So sini kita kena beringat ni. Beringat kan? Sebab kita kan tengoklah. Maknanya asid tu diletakkan dalam biurek. Diletakkan dalam biurek lah. Maknanya kat sini dia kata larutan natrium hidroksida. Sekejap ni. Larutan natrium hidroksida ni
okey, ditambah dengan phenolphthalein. Maknanya phenolphthalein tu duduk dalam larutan natrium hidroksida. So, kita akan nampaklah kat sini apa dia? Ramalkan warna. So, kita akan nampak warna merah jambu kan? Merah jambu berubah menjadi tidak berwarna. Okey. Itu sebab apa? Sebab dia sudah neutral tu. Kemudian dikata lagi, rajah 1.3 menunjukkan 3 set. Set 1, set 2 dengan set 3. Susun radas penyediaan garam terlarutkan melalui tindak balas antara asid dan oksida logam. Okey, 3 set. So, kita tengok. Yang pertama, dia bagi kuprum 2 oksida masuk dalam asid. Okey, dapat lautan tepu warna biru. Yang kedua, magnesium oksida. Yang ketiga, ferrum 3 oksida. Okey, jadi maknanya kat sini dia nak menyediakan garam lah. Garam yang pertama awak akan dapat bila kuprum 2 oksida ni tambah dengan asid, akan dapat kat sini adalah kuprum 2 sulfat. Magnesium tambah dengan asid, ni awak akan dapat MgSO4. Yang ni pula kita akan dapat FeSO4. Okey, ni contoh 3 jenis garam. So, kita tengok soalan seterusnya. Okey. Okay, dia nak pembuluh ubah dimanipulasi. So, kat sini, yang dimanipulasi adalah hak ni. Hak ni. Hak ni. Maknanya, MV dia kat sini, MV dia adalah logam oksida. Okay. RV dia ke dia? RV ni adalah jenis garam. Ini adalah RV. Kalau kita guna MV kuprum, dapat garam kuprum. Kalau kita guna MV dia magnesium, dapat garam magnesium. Jadi, kita nak kata RV, kita boleh kata jenis garam. Okay. Manakala, kita sama antara tiga-tiga ni, apa sama? Samanya adalah asid sulfurik. Jadi, kalau kita tengok kat sini, asid sulfurik. So, cuba kita tengok soalan dia balik. Dia ada ke tidak bagi? Berapa volume? Berapa kepekatan? Tak ada. So, yang dia tahu kat sini, asid sulfurik saja. So, kita boleh kata asid sulfurik je lah. Jadi, pembuluh ubah yang dimanipulasi kat sini adalah jenis oksida logam. Okay. Kemudian, pembuluh ubah yang bergerak balas kat sini adalah jenis garam. Okey. Nak tambah lagi boleh kata yang terhasil ataupun yang terbentuk. Pembuluh ubah yang dimalarkan adalah kita boleh kata asid sulfurik. Sebab ketiga-tiga tindak balas itu adalah dengan asid sulfurik. Okey. So, nyatakan hipotesis bagi eksperimen ini. Okey. So, nak katakan hipotesis ni. Kalau kita guna magnesium, garamnya magnesium oksida. Kalau kita guna guna ferrum, dapat ferrum oksida. So, bolehkah kita kata ada arah kat sini? Tak ada arah kan? Okey, so kita nak katakan apa dia? Kita nak katakan kat sini. So, kita boleh kata oksida logam. Ubah sikit ni. Metal oxide. Okey, boleh tak? Ya, betul dah oksida logam. Ataupun logam oksida ni. Oksida logam. Okey. So, kita kata oksida logam bertindak balas dengan asid sulfurik menghasilkan garam
logam, okey, sulfat. Okey, menghasilkan garam, logam, sulfat. Okey, boleh. Maknanya kat sini, kalau logam ini ferrum, ini ferrum sulfat. Kalau logam ini magnesium, okey, garam dia adalah magnesium sulfat. Okey, sebab tu kita kata oksida logam bertindak balas dengan asid sulfrik menghasilkan garam, logam, sulfat. Okey, garam, logam, sulfat ini adalah jenis garam yang terhasil. Oksida logam itu adalah yang dimanipulasi. Okey, selesai. So, kita pergi kepada seterusnya. Okay. Berdasarkan rajah 1.3, nyatakan pemerhatian. Dia kata pemerhatian, dia bagi 3 kolom. Okay, satu inference bagi setiap set eksperimen. Bagi setiap set. Okay, so setiap set. Oh, maknanya yang ni lah kan. Okay, so dia suruh bagi pemerhatian. So yang ni dia bagi larutan biru. So kita boleh kata, okay, larutan biru terhasil. Okay, so eksperimen 1 ni kita boleh kata pemerhatian dia larutan biru terhasil. Okay. Lepas tu yang kedua kita boleh kata inilah pemerhatian dia. Larutan tidak berwarna. Yang ni pula larutan hijau. Follow je. Muka dia bagi kan. Okey. Tapi kalau dalam peksa, memang dia warna-warni lah. So kita boleh kata kat sini, larutan tidak berwarna terhasil. Kemudian yang ketiga pula, larutan hijau terhasil. Okay. Inference adalah kesimpulan terhadap pemerhatian. Kita nak royak larutan biru terhasil, maknanya inference dia, larutan biru tu apa dia? Okay, so kita boleh kata larutan biru adalah larutan CuSO4. Okay, hak ni pula kita boleh kata larutan tidak berwarna adalah larutan MgSO4. Okay, dan akhir sekali larutan hijau adalah larutan FeSO4. Okey, boleh tu adalah inference. Maka seterusnya. Okey, seterusnya nyatakan definisi secara operasi bagi garam terlarutkan dalam set 1. Okey, so kita nak tahu garam terlarutkan dalam set 1. Kita pun tengok set 1. Apa yang kita nampak? Ada tak mendakan? Ada tak mendakan kat situ? Tak ada ke? Tak ada mendakan. Mana kita nampak dia larut lah. Larutan tu larut lah. Tu kita panggil garam terlarutkan. Okay, garam terlarutkan. Jadi kat sini, bila kita nak nyatakan definisi secara operasi, maka kita nak royak garam terlarutkan ni dia larut. Okay, dia larut kan? Okay, jadi kita boleh kata garam terlarutkan, ataupun kita kata tak guna garam terlarutkan, kita boleh kata garam dekat sini, kita garam. Okey, tak payah terlarutkan, kita kata garam. Okey. Garam yang ya Allah. Okey. Garam yang larut apabila dicampurkan ke dalam ataupun apabila dicampurkan, okey, ataupun dimasukkan kan. Kita boleh kata dimasukkan
ke dalam air. Okey. Garam terlarutkan adalah garam yang larut apabila dimasukkan ke dalam air. Jadi kita nampak garam larut ini bila masuk dalam air tak ada dah dia. Okey, maknanya dia larut. Jadi definisi secara operasi apa yang kita nampak, garam larut. Kita buat apa? Kita masuk dia dalam air. Itu yang dikatakan garam terlarutkan. Okey. Kemudian jika larutan tepu terhasil dibiarkan sejuk pada suhu bilik di bawah aliran air paip dan menggunakan ketulan-ketulan ais. Nyatakan hubungan antara suhu dengan masa yang diambil untuk hablur terbentuk. Okay. So dia tanya hubungan antara suhu dengan masa yang diambil untuk hablur terbentuk. Okey, suhu. Maknanya suhu ni hablur terbentuk bila suhu itu rendah. Jadi kita boleh kata apa dia? Semakin rendah suhu, okey. Hubungan dia kita boleh kata, okey, semakin rendah suhu, maka semakin cepat masa yang diambil untuk hablur garam terbentuk. Dia adalah hubungan antara suhu dengan masa. Cumanya kalau kita bubuh ais lagi, air dekat air lagi, nak suruh apa dia? Nak suruh betul-betul sejuk, maka biasanya kalau sejuk mengejut gitu, ketulan hablur yang terbentuk itu adalah hablur yang besar-besar sikitlah. Okey. Jika lautan tepu dibiarkan sejuk pada suhu bilik di bawah aliran air paip dengan menggunakan ketulan ais, okey, nyatakan hubungan. So kita boleh kata apa dia? Semakin rendah suhu, semakin cepat masa diambil untuk hablur garam terbentuk. Okey. Dan pengelasan, Cik Ustaz ada masalah lah. Tindak balas peneutralan dengan asid dengan alkali. So, bila kata peneutralan, maka hasilnya adalah garam dan air. Okay. Jadi, ini hanya adalah sekejap ni.
Okey. Sekejap. Tindak balas penetralan antara asid dengan alkali. So, kalau asid dengan alkali ni, biasanya dia adalah garam jenis anok. Okey. Asid dengan oksida logam, ni bukan anok. Okey, boleh ni? Bukan anok. So, kita tengok kat sini, mana anoknya? Ni anok, ni anok. Jadi, tindak balas asid dengan alkali, kat sini kita ada kalium sulfat dengan amonium nitrat. Okey, manakala yang ni kita ada kuprum 2 klorida dengan magnesium nitrat. Okey, boleh Okey. Jadi kalau kita tengok kat sini, kalau kita buat revision sikit, kalau amonium dengan nitrat ni maknanya antara NH4OH dengan asid nitrik. Okey, asid dengan alkali. Yang ni pula antara KOH dengan asid sulfurik. Okey. Kuprum 2 klorida pula antara kita boleh buat CuO dengan HCl. Manakala magnesium klorida adalah antara MgO dengan HNO3. Dapatlah kita magnesium nitrat. Okey. So, cikgu rasa itu saja yang cikgu nak bincang hari ini. Okey, ada soalan nak tanya sebelum kita bersurai? Ada soalan nak tanya sebelum kita bersurai? Tak ada. So, kalau tak ada Okay, so kalau tak ada, kita berhenti setakat ni lah. Okay, insyaAllah kalau tak ada apa-apa, minggu depan last kelas cikgu nak bincang esei kertas 3 pula. Okay, so dengan itu, cikgu harap apa yang kita dapat bincang pada hari ini dapat memberi manfaat kepada awak semua. Okay, kita berhenti setakat ni. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okay, bye-bye. Bye. Terima kasih cikgu.